Pada malam ni saya akan membicarakan berkenaan dengan polemik berkaitan dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan penggunaan nama Allah oleh Jill Island, seorang penganut agama Kristian dari kita kata Melanau, Sarawak, suku kaum Melanau, Sarawak, yang mana semalam sebenarnya saya telah pun membicarakan tajuk ni. Jadi pada malam ni adalah lanjutan daripada apa yang saya huraikan semalam. Jadi sesiapa yang berminat untuk mengetahui secara panjang lebar berkaitan dengan latar belakang kes Jill Island dan penghakiman yang dibuat oleh hakim Mahkamah Tinggi, termasuk dia punya grounds of judgment, alasan penghakiman, secara ringkasnya saya telah pun sebut dalam kuliah semalam. Jadi tuan-tuan boleh buka Facebook saya dan boleh lihat dari situ untuk memahami apa yang saya akan utarakan pada malam ni. Jadi malam ni lanjutan daripada apa yang telah saya huraikan semalam. Pada malam ni kita akan memberi tumpuan kepada 10 penyelesaian yang telah diberikan, yang telah dikemukakan oleh pihak kerajaan pada tahun 2011. Jadi 10 penyelesaian ini antara perkara yang disentuh oleh hakim Mahkamah Tinggi tersebut ketika menyediakan alasan penghakiman ataupun grounds of judgment. Jadi pada malam ni kita akan lihat apa yang menyebabkan hakim itu membuat keputusan sedemikian. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa kita dengan Sarawak ni, maksudnya kerajaan Malaysia dengan Sarawak ni dia ada beberapa hubungan. Antaranya ialah perjanjian 18 perkara dengan Sarawak untuk pembentukan Malaysia. Lepas tu kita ada perjanjian 20 perkara dengan Sabah dalam proses pembentukan negara Malaysia. Antaranya ialah perkara pertama yang disebut dalam perjanjian 18 perkara dengan Sarawak itu ialah walaupun tiada bantahan terhadap agama Islam sebagai agama kebangsaan Malaysia, akan tetapi agama rasmi sepatutnya tidak akan diadakan di Borneo Utara. Tengok kan, Sabah dengan Sarawak ni bila dia bersama-sama dengan kita untuk membentuk Malaysia, ada perjanjian, dan perjanjian itu salah satunya berkenaan dengan status agama Islam yang merupakan agama persekutuan ataupun religion of the federation, kan, religion of the federation. Jadi perkara pertama dalam perjanjian 18 perkara dengan Sarawak itu, dan juga perkara pertama dalam perjanjian 20 perkara dengan Sabah, antara disebutnya ialah agama rasmi sepatutnya tidak akan diadakan di Borneo Utara. Jadi sepatutnya tak ada agama rasmi untuk Sabah, tidak ada agama rasmi untuk Sarawak. Itu sepatutnya. Dan segala perundangan mengenai agama Islam yang terkandung di dalam Perlembagaan Malaya tidak harus digunakan di Borneo Utara. Nampak kan? Jadi apa-apa peruntukan berkenaan dengan agama Islam ni yang ada dalam perlembagaan negara disebut tidak harus digunakan di Borneo Utara. Jadi ini antara apa yang disebut sebagai perkara yang pertama yang dipersetujui, yang dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian 18 perkara dengan Sarawak dan perjanjian 20 perkara dengan Sabah sewaktu pembentukan Persekutuan Malaysia. Jadi kita dah dapat dia punya general idea kenapa bila sesuatu kes itu melibatkan Sabah
bila melibatkan Sarawak, dia ada macam, kita nampak macam ada special punya keputusan itu, nampak berbeza kan, berbanding dengan keadaan-keadaan biasa. Jadi antara puncanya adalah benda ni. Antara puncanya kerana kita ada perjanjian ini dengan Sabah dan juga Sarawak. Baik, maka ini antara sebab apabila timbul kes-kes berkaitan dengan penggunaan nama Allah, termasuk yang baru-baru ini, yang saya pun dapat alasan penghakiman bertulis ataupun written judgment, grounds of judgment oleh hakim tu semalam, menyebabkan ini antara perkara yang disebut kan dengan jelas, dan inilah juga yang membawa kepada cadangan penyelesaian 10 perkara oleh kerajaan pada tahun 2011. Antaranya lah. Baik, apa dia 10 perkara itu? Baik, yang pertamanya adalah Alkitab dalam semua bahasa boleh diimport ke negara ini, termasuk bahasa Malaysia ataupun Indonesia. Ini yang pertama kan, cadangan penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan. Alkitab ni tuan-tuan sekalian adalah Bible kan, dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa kebangsaan kita. Jadi bila Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa kebangsaan kita, maka Bible itu nama dia Alkitab. Sedangkan Alkitab ni kita cadangkan supaya dia termasuk antara istilah yang tidak boleh digunakan oleh penganut agama lain untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan orang-orang Islam. Baik. Jadi yang pertamanya, kerajaan sendiri mencadangkan bahawa untuk membenarkan Alkitab dalam semua bahasa, termasuk bahasa Malaysia, boleh diimport ke dalam negara ini. Sebab dalam kuliah semalam saya dah cerita tentang bagaimana kes Jill Island ini, dia dari Indonesia, dia rakyat Sarawak, dia masuk ke negara ini dari Indonesia, dia mendarat di LCCT. Di lapangan terbang LCCT lah dia telah ditahan oleh pihak custom dan dirampas 8 CD dia. CD dia dirampas. Sebabnya CD itu, penerbitan itu mempunyai nama-nama Allah, tetapi nama-nama Allah itu digunakan dalam agama Kristian. Itu yang menyebabkan bahan-bahan itu telah dirampas oleh pihak berkuasa. Jadi sekarang ni pada tahun 2011 ada jalan penyelesaian, cadangan penyelesaian oleh kerajaan. Jadi ini antara perkara yang dipertimbangkan oleh mahkamah, sehingga mahkamah membuat keputusan untuk memberikan hak kepada penganut agama Kristian untuk menggunakan nama Allah. Sebab kerajaan sendiri mengatakan bahawa Alkitab dalam semua bahasa boleh diimport masuk ke dalam negara kita. Itu yang pertama. Baik. Cadangan penyelesaian yang kedua, Alkitab ini boleh dicetak secara tempatan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah perkembangan baru yang wajar diterima oleh kumpulan-kumpulan Kristian. Ini jalan penyelesaian yang kedua. Kan, Alkitab boleh dicetak, bukan sahaja boleh dicetak di Sabah. Alkitab ni bukan sahaja boleh dicetak di Sarawak, tapi boleh dicetak di Semenanjung Malaysia. Jadi ini antara apa yang kita kata berlaku macam discrepancies, berlaku pertentangan di antara direktif yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan oleh custom sebagai alasan untuk merampas CD yang dibawa masuk oleh Jill Island dengan cadangan penyelesaian 10 perkara yang dikemukakan oleh kerajaan pada tahun 2011. Jadi yang kedua ni dia kata boleh dicetak di Malaysia, bukan sahaja di Sabah, di Sarawak, tapi boleh dicetak di Semenanjung Malaysia. Baik, cadangan yang ketiganya ialah Alkitab dalam bahasa suku kaum tempatan di Sabah dan Sarawak
seperti Iban, Kadazan, Dusun dan Lun Bawang juga boleh dicetak secara tempatan dan diimport. Itu yang ketiga. Kan? Jadi Alkitab dalam bahasa suku kaum tempatan di Sabah Sarawak ni boleh dicetak secara tempatan dan juga diimport. Kemudian yang keempatnya, untuk Sabah dan Sarawak, jadi memandangkan masyarakat Kristian yang ramai di negeri Sabah dan juga Sarawak, tiada syarat dikenakan ke atas import dan juga percetakan tempatan untuk Alkitab dalam semua bahasa, termasuk dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa suku kaum tempatan, dan tidak ada syarat dikenakan untuk meletakkan sebarang cok ataupun nombor bersiri. Itu dia punya kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat Kristian tadi. Tak ada syarat, tak ada letak cok, nombor siri pun tak perlu, walaupun dia dicetak dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa suku kaum tempatan. Jadi ini contoh bagaimana berlaku kita kata kekeliruan, kan? Kekeliruan bila keluarnya arahan-arahan daripada pihak berkuasa sendiri yang bertentangan di antara satu sama lain. Kemudian yang kelimanya, dalam cadangan penyelesaian ini, dengan mengambil kira kepentingan masyarakat Islam yang berbilangan lebih besar, makna sebab kita orang Islam di Malaysia ni lebih separuh rakyat Malaysia beragama Islam, khususnya di semenanjung Malaysia, maka dia kata Alkitab dalam bahasa Malaysia atau Indonesia, sama ada diimport atau dicetak, perlu ada perkataan-perkataan penerbitan Kristian dan lambang salib dicetak pada kulit muka depan. Ini untuk kepentingan rakyat Malaysia yang majoritinya beragama Islam di semenanjung. Untuk semenanjung dia buat arahan macam tu. Kalau untuk di semenanjung masih boleh, kan, masih boleh diimport, dicetak, tapi syarat dia kena ada perkataan penerbitan Kristian ataupun lambang salib pada muka depan bahan percetakan itu. Kemudian yang keenam, dalam semangat satu Malaysia dan memandangkan ramai orang yang merantau di antara Sabah dan Sarawak dan semenanjung Malaysia, sebab kita ni rakyat Malaysia ada dari Kuala Lumpur pergi ke Sabah, yang Sabah datang ke Kuala Lumpur, ada yang Johor pergi ke Sarawak, yang dari Sarawak, Kuching apa semua ni datang ke Penang dan lain-lain. Maka oleh sebab pergerakan-pergerakan ini antara Sabah, Sarawak dan semenanjung Malaysia, maka dia kata tidak akan dikenakan larangan atau sekatan untuk orang-orang yang membawa Alkitab mereka serta bahan-bahan Kristian dalam perjalanan seperti itu. Maknanya tak ada dah lepas ni custom nak sekat, nak rampas kalau ada sesiapa yang bawa bahan penerbitan yang berkaitan dengan agama Kristian. Kalau asal penerbitan tu berkaitan dengan agama Kristian, tak ada dah, akan ditahan, dirampas dan seumpamanya. Baik, yang ketujuhnya, arahan mengenai Alkitab yang telah dikeluarkan oleh KSU ataupun Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pelaksanaan yang betul daripada keputusan kabinet ini, dia kata. Jadi kegagalan untuk mematuhi arahan tersebut akan menyebabkan pegawai-pegawai terbabit dikenakan tindakan disiplin di bawah perintah am. Tengok. Jadi benda ni benda yang strict, tuan-tuan. Taklimat yang menyeluruh daripada pegawai tertinggi termasuk peguam negara akan diberikan kepada semua kaki tangan kerajaan yang berkenaan untuk memastikan kefahaman yang jelas dan pelaksanaan yang betul daripada arahan itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, apa-apa yang berkaitan dengan agama Kristian ini dia sangat sensitif, dia sangat sensitif. Kan? Jadi sehingga menyebabkan arahan tersebut kalau gagal dipatuhi oleh pegawai-pegawai kerajaan, maka pegawai kerajaan itu akan dikenakan tindakan disiplin. Jadi pegawai kerajaan bila dia dapat benda macam ni, dia telah diberikan satu amaran. Jadi jangan mudah-mudah untuk tahan, jangan mudah-mudah untuk rampas bahan-bahan penerbitan agama Kristian. Baik, kemudian contohnya yang ke-8,
Alkitab yang telah ditahan di Kuching sebagai contoh, yang pengimport dia itu yang dibenarkan untuk mengambil semua 30,000 Alkitab yang telah dirampas itu. Jadi pihak kerajaan bertanggungjawab memastikan semua pihak yang terbabit diberi ganti rugi, akan dibayar ganti rugi, dan tawaran yang sama juga diberikan kepada pengimport 5,100 Alkitab di pelabuhan Kelang. Jadi ini antara contoh-contoh apa yang berlaku berkenaan dengan 10 penyelesaian yang dicadangkan oleh kerajaan, dan benda inilah yang antaranya yang diambil kira oleh Mahkamah Tinggi Malaya, yang dikeluarkan oleh hakim ketika membuat keputusan berkenaan dengan kes Jill Island yang dirampas 8 CD dia tersebut yang mengandungi nama-nama Allah, yang mana perkataan nama Allah ini dalam arahan yang lain dinyatakan sebagai dilarang kepada orang bukan Islam untuk menggunakannya. Baik. Jadi oleh sebab isu ini melibatkan agama Kristian, jadi saya pada malam ni saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian, kalau sebelum ni kita punya pendekatan, kita bincang dari segi apa pandangan fuqaha, kan, apa pandangan para sarjana Islam dan sebagainya, tetapi pada malam ni saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melihat sumber Kristian, untuk kita melihat sumber Kristian pula tentang berkenaan dengan nama Allah. Apakah mereka ni memang menggunakan nama Allah kalau mengikut agama Kristian itu sendiri? Sebab kes Jill Island ini melibatkan seorang rakyat Malaysia dari suku Melanau, Sarawak. Dia mendakwa bahawa dia daripada sekolah dia, dari kecil keluarga dia dan sebagainya memang menggunakan bahasa Malaysia. Jadi dia kata bahawa bila dirampas CD tersebut, ini telah memberi prejudis kepada hak dia, khususnya berkaitan dengan freedom of religion ataupun freedom to profess any religion of his or her choice. Jadi melibatkan kebebasan untuk menganuti dan seterusnya mengamalkan sesuatu ajaran agama yang dipilih oleh rakyat dalam negara ini, termasuk Jill Island. Jadi kalau kita lihat apa yang dibincangkan oleh penganut agama Kristian sendiri, saya ambil daripada satu penerbitan gereja Katolik di England, tuan-tuan sekalian. Tajuknya adalah What is God's Name? What is God's Name? Apa yang kata nama Tuhan ni apa sebenarnya? Kan? Yang kata nama Tuhan ni apa? Kan? Jadi dalam penerbitan agama Kristen Katolik di England ni, dia ada satu ruangan soal jawab. Kalau macam kita di Malaysia ni, kita tanya ustaz jawab, kita tanya mufti jawab. Kan? Itu dia ada satu ruangan dalam penerbitan agama Kristian di England ni, iaitu soal jawab dengan Father Kerper, kan, Father Kerper. Jadi soalan dia kata, Dear Father Kerper, recently some people told me that the Catholic Church is against using God's real name, which in the Bible is Jehovah. In fact, they said that Pope Benedict recently banned Catholics from ever using this name. If this is God's true name, why prohibit it? Jadi dia kata, wahai Father Kerper, dia kata baru-baru ni, dia kata ada setengah-setengah orang bagi tahu kepada saya bahawa gereja Katolik menentang penggunaan nama sebenar Tuhan. Dia kata dia dapat tahu gereja Katolik, gereja Kristian Katolik tidak bersetuju ataupun menentang penggunaan nama sebenar Tuhan. Mana nak guna nama sebenar Tuhan tak boleh. Dan dalam soalan ni dia kata yang mana dalam Bible nama sebenar Tuhan tu Jehovah, dia kata. Dalam Bible. Jadi dia kata
Pak Benedict pun dia kata telah melarang penganut-penganut Katolik daripada menggunakan nama ni. Tak boleh guna nama Jehovah, nama sebenar Tuhan, tak boleh guna. Lalu penganut Kristian yang tanya ni, dia kata, if this is God's true name, dia kata kalau betul lah yang ni memang nama sebenar Tuhan, kalau nama sebenar Tuhan tu Jehovah, dia kata kenapa kita nak kena larang dia? Kenapa penganut agama Kristian tak boleh guna nama Jehovah? Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, siapa yang suka tengok movie, kan? Siapa-siapa yang suka tengok movie Inggeris ataupun Amerika ataupun filem-filem barat, kita nak dengar pelakon tu menyebut nama Tuhan macam kita orang Islam sebut Allah. Allah tu tak ada. Kita biasa God, kita dengar God sahaja, kan? Mereka seolah-olah tidak biasa sebagaimana orang Islam yang secara khususnya menyebut nama Tuhan tu sebagai Allah. Tapi bila kita mendengar conversation actors, pelakon dan sebagainya dalam filem, kita boleh dengar bagaimana dia tak sebut nama Tuhan secara khusus, secara spesifik sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang Islam. Baik, apa jawab father ni? Ini jawapan di England, tuan-tuan. Father ni dia di England. Baik. Dia jawab, dia kata thanks for your question, dia kata, which comes up fairly often. Mana benda ni benda yang kerap orang duk tanya. Mana benda ni sama ada penganut agama lain guna nama Allah, apa nama Tuhan dan sebagainya. Dia bukan sahaja berlaku di Malaysia, tapi dia juga berlaku di luar negara, khususnya dalam kes ni di England. Dan father ni pun dia bagi tahu memang soalan ni kerap sampai kepada dia. Lalu dia kata, actually you raise three distinct but interconnected issues. Dia kata sebenarnya kamu telah menimbulkan 3 isu yang berbeza tapi saling berkaitan di antara satu sama lain. Ada 3 isu yang berbeza tetapi saling berkaitan di antara satu sama lain. Apa dia kata? Dia kata first, the name Jehovah. Itu yang pertamanya. The name Jehovah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata the use of the name Yahweh in worship. Masa buat ibadat, masa beribadat, doa apa semua menggunakan nama Yahweh. Dan yang ketiganya dia kata, and third, the possibility of a divine name. Kemungkinan-kemungkinan berkenaan dengan nama-nama. Kan Tuhan ni dalam wahyu mereka. Jadi rupa-rupanya ini memang isu yang dibincangkan oleh penganut agama Kristian di England. Dan padri ni ataupun father ni dia bagi tahu inilah soalan yang kerap diangkat kepada dia untuk dia jawab soalan-soalan ini. Dia kata, let's begin with the name Jehovah. Dia kata, okey, kita mulakan dengan nama Jehovah. Saya masa di England, tuan-tuan, nama Jehovah ni memang sampai di rumah saya. Sebab masa saya di England, di Darlington, ataupun orang putih panggil Darlow ataupun Darlington, dalam County Durham, dia geng-geng Jehovah Witnesses, dia selalu datang ke rumah. Adalah beberapa kali dia datang ke rumah. Kan dia datang ke rumah, dia bercakap dengan kita, dia nak memperkenalkan agama dia, dan dia mendakwa bahawa the true Christians, dia kata Kristian yang sebenarnya adalah Jehovah Witnesses. Jehovah tu agama Kristian yang sebenar. Catholic, Protestant, Church of England dan sebagainya itu bukan agama Kristian. Agama Kristian yang sebenarnya adalah Jehovah Witnesses. Jadi itu usaha-usaha mereka, golongan Jehovah Witnesses, untuk mengembangkan agama mereka. Dan mereka mengakui bahawa penganut agama Kristian lain dalam denomination agama Kristian yang lain menganggap Jehovah ni sebagai murtad, sebagai terkeluar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah kot. Kalau orang Islam lah, kalau orang Islam kita guna istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dia orang ni pun ada istilah macam tu lah, tapi bukan guna istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya
bukan agama Kristian yang muktabar. Mana agama Kristian, kalau ada Kristian sikit pun Kristian yang pelik bagi mereka. Jadi ramai orang Kristian menganggap Jehovah Witnesses ini murtad, terkeluar daripada Kristian. Manakala Jehovah Witnesses bila datang kepada kita, dia bagi tahu Kristian lain tu hak murtadnya yang terkeluar daripada Kristian, yang bukan muktabar. Dia kata yang muktabarnya dia Jehovah Witnesses. Jadi itu khilaf yang berlaku dalam di kalangan penganut agama Kristian. Tak apalah, yang tu kita tinggalkan, itu selingan je. Jadi dia kata, let's begin with the name Jehovah. Jadi kita mulakan dengan perbahasan berkenaan dengan nama Jehovah. Dia kata, if you search through any relatively recent translation of the Bible. Jadi dia kata, kalau kita tengok, kita go through translation, terjemahan Bible, dia kata you won't find it. Kamu takkan jumpa nama Jehovah. Tengok tuan-tuan. Jadi father ni dia kata, kalau kamu tengok translation, hak betul-betul translation lah, yang ditahqiq, kalau bahasa kita ni kan, yang ditahqiqnya, yang telah dicek apa semua kan, yang telah diperbetulkan dan sebagainya, taklik lah apa semua, dia kata tak ada kan, tak ada nama Tuhan ni sebagai Jehovah, tak ada. Dia kata itu tak ada. Kalau kamu cari, berkata tak ada. Maka dia kata, soalan dia why, kenapa tidak ada nama Tuhan Jehovah, sedangkan ramai di kalangan penganut agama Kristian yang mengatakan bahawa nama Tuhan mereka adalah Jehovah. Tapi bila cari dalam Bible yang translation terkini, tak ada nama Jehovah, tak ada. Dia kata, baik. Lalu dia kata, because almost all scholars, dia kata, boleh kata hampir semua kan, hampir semua sarjana Kristian, kalau bahasa kita ni hampir ijma', lagu itulah kalau bahasa kita ni, hampir tidak ada khilaf di kalangan sarjana Kristian yang mengatakan bahawa hampir ijma' di kalangan sarjana Kristian yang bersetuju bahawa it is a mistranslation of 4 Hebrew letters. Dia silap translate daripada 4 huruf Hebrew, yang mana kalau mengikut huruf kita sekarang ni YHWH ataupun JHWH. Jadi nak sebut macam mana, nak terjemah macam mana, kalau guna huruf yang kita pakai Roman sekarang ni, kita tulis YHWH, nak sebut macam mana. Jadi father ni kata sebenarnya tak ada nama Jehovah ni, tak ada. Dia kata dalam Bible, dia kata tak ada. Baik, maka kalau tak ada kan, kalau tak ada, macam mana timbul istilah Jehovah ini bagi penganut agama Kristian? Dia kata lalu origin of the term Jehovah ni, asal usul adanya istilah ataupun terma Jehovah ni, dia kata apa yang berlaku iaitu kalau tuan-tuan belajar tentang Bible, tuan-tuan tahu Bible ni dia ada dua. Satu, perjanjian baru yang dipanggil sebagai New Testament. Yang kedua adalah Old Testament, perjanjian lama. Perjanjian lama ni sebenarnya asal usul dia Taurat lah. Cuma kita orang Islam, kita tak kata itu sebagai Taurat, sebab Taurat yang asli dalam bentuk dia yang original dah tak ada. Kan dah tak ada. Cuma Old Testament ni kalau kaitan dengan sejarah perkembangan agama, asal dia adalah Taurat. Kan? New Testament dia ada kaitan dengan Injil. Tapi kita orang Islam, kita percaya bahawa Injil dalam bentuk yang asal telah pun tiada. Baik, maka apa yang berlaku? Ni father ni sebut ni. Ni bukan ulama Islam, bukan orang Islam yang cakap, ni father ni sendiri di England. Father Kerper. Jadi apa dia jawab? Dia kata sebabnya orang-orang Yahudi dahulu, kan, orang Yahudi dahulu, mereka ni sangat-sangat mengkuduskan nama Tuhan. Sangat-sangat mengkuduskan, mensucikan nama Tuhan.
sehingga mereka berhenti daripada menyebut nama Tuhan yang sebenar, yang kita eja dalam huruf Roman sekarang ni YHWH, yang disebut sebagai Jehovah. Cara nak sebut tu macam mana? Jadi punca dia sebab Yahudi zaman dahulu kerana terlalu memuliakan nama Tuhan, mereka mengambil keputusan untuk tidak menulis nama Tuhan. Maka mereka menulis simbol yang tertentu untuk ganti kepada nama Tuhan. Sebab nak memuliakan nama Tuhan, takut tercemar kesucian nama Tuhan. Dia macam kita di Malaysia ni kita nampak huruf 786 ke apa? Ya, 786. 786. Pergi dekat nasi kandak ke apa kan, kat kedai tu 786. Kita kata apa 786 ni? Oh, baru kita tahu. Dia ada kaitan lah cerita dulu-dulu di India takut kepada penjajah, begitu begini macam-macam lah cerita. Kan, tak apalah yang tu cerita 786 tu kita letak kat tepi, tapi macam itulah kaitan dia berkenaan dengan kenapa nama Jehovah ni menjadi kontroversi di kalangan penganut agama Kristian sendiri. Kan? Itu kontroversi dia. Maka Yahudi zaman dahulu berhenti daripada menyebut nama sebenar Tuhan mereka, dan ini berlaku 300 tahun sebelum Masihi. Maknanya lebih kurang 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mengikut sejarah mereka lah. Mengikut sejarah mereka, benda ini berlaku 300 tahun sebelum Masihi. Mereka telah pun berhenti daripada menyebut nama sebenar Tuhan. Alasan dia sebab kalau sebut nama sebenar Tuhan, kita buat dosa atau letak nama Tuhan tempat yang tak sepatutnya, maka kita berdosa lagi. Maka cara nak jaga kesucian nama Tuhan supaya kita tidak berdosa dan sebagainya, elakkan daripada menyebut nama sebenar Tuhan. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka kemudiannya dah keliru dah, yang mana satu nama sebenar Tuhan. Sebab tidak disebut dengan jelas di dalam kitab suci mereka sendiri. Maka dia kata timbullah selepas daripada itu, dia kata untuk tidak menggunakan nama sebenar Tuhan sebagaimana yang ada dalam revelation, dalam wahyu, maka mereka ganti dengan istilah lain. Contohnya Adonai. Adonai ni kalau diterjemah dalam bahasa Inggeris, Lord kan, the Lord yang kita sebut. Kalau lawyer kalau dia bercakap depan hakim, my lord, dia sebut my lord, dia macam tu. Lord tu kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu kita, maksudnya Tuhan lah, maksud dia Tuhan. Maka mereka telah mengubah dan menggunakan perkataan yang disebut Adonai dalam bahasa Hebrew, maksud dia Lord kan, bagi merujuk kepada huruf YHWH tadi. Cara nak sebut yang tu yang menjadi satu pertikaian di kalangan orang-orang Kristian, sehingga kemudiannya banyaklah translation yang kemudian ini menggunakan God ataupun Tuhan, dan tidak lagi menggunakan nama sebenar Tuhan yang dikaitkan kononnya Jehovah itu sebagai nama sebenar Tuhan. Jadi itu antara jawapan yang diberikan oleh Father Kerper kepada soalan yang dikemukakan oleh penganut agama Kristian tadi. Baik. Kemudian yang kedua, dia kata second isu yang kedua ialah, kalau tadi Jehovah, yang keduanya ialah nama Yahweh. Yahweh ataupun Yahweh. Yahweh ataupun Yahweh ni, adakah itu nama sebenar Tuhan? Jadi dia kata isu berkenaan dengan the actual oral pronunciation of Yahweh, dia kata is considered potentially offensive to Jewish people. Jadi benda ni benda yang jadi masalah lah, benda yang boleh menimbulkan masalah kan, benda yang boleh menimbulkan masalah. Dan ini telah menjadi perkara ataupun nama yang telah diharamkan, menggunakan nama Yahweh yang telah lama diharamkan di kalangan orang-orang Yahudi
kerana mereka memang dilarang sama sekali daripada menggunakan divine name kepada Tuhan. Mereka tak dibenarkan untuk menyebut nama Tuhan sebagaimana nama sebenar Tuhan yang ada dalam wahyu yang diterima oleh mereka. Jadi ini punca dia yang menimbulkan banyak masalah, kan? Sehingga sebahagian sarjana berhujah bahawa orang-orang Kristian sepatutnya menghormati orang-orang Yahudi, kan? Jangan sekali-kali melakukan perkara yang dilarang dalam agama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa Father Keeper memperingatkan kepada penganut Kristian tentang hal ini? Sebab orang Kristian dia baca Bible. Orang Kristian dia baca Bible. Bible tu sebagaimana yang saya sebut tadi, dia ada dua. Satu dia ada perjanjian lama. Dia ada Old Testament. Old Testament itulah yang kita panggil sebagai Taurat, yang asalnya Taurat. Yang Old Testament itulah Torah ataupun Torah yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi, kan? Yang New Testament ini untuk orang Kristian, tapi orang Kristian dia terima dua-dua. Maka dengan sebab itu orang-orang Kristian sepatutnya sebagaimana yang disebut oleh Father Keeper supaya menghormati pantang larang ataupun hukum hakam yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi oleh sebab orang Yahudi dia enggan menyebut nama sebenar Tuhan, maka orang-orang Kristian juga dianjurkan supaya mengikuti amalan klasik yang telah diamalkan oleh penganut agama Yahudi. Sebab orang Kristian juga membaca Old Testament. Baik, sekarang masuk kepada isu God's true name, kan? Apa nama sebenar Tuhan? Baik, maka apa yang dijawab oleh Father Keeper? Dia kata, now to the next big question. So what is God's true name? Sekarang sampai kepada isu yang besar ni, iaitu apakah nama sebenar Tuhan? Maka dia kata oleh sebab Tuhan ni, kan, dia beyond, kan, all human ideas. Kita ni tuan-tuan bila bercakap bab Tuhan, orang Kristian macam Father Keeper pun dia ada juga persamaan dengan orang Islam walaupun dia ada banyak perbezaan. Tapi nak ceritanya ialah mereka juga mengimani bahawa Tuhan ni dia melampaui panca indera kita. Tuhan ni kita tak boleh nak bayangkan dia. Ini yang disebut oleh Father Keeper. Maka dia kata Bible sendiri telah menggunakan pelbagai nama dan juga pelbagai istilah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Maka dia kata contoh, dia kata Bible menggunakan perkataan God. Sebab nak guna nama sebenar Tuhan tak boleh. Nak guna nama sebenar Tuhan tak boleh. Maka antaranya ialah mereka menggunakan nama God. Maka dia kata God ni, dia kata perhaps the most common name we use. Dia kata ni lah yang paling umum lah, yang ramai orang pakat guna. Tapi dia kata God ni dia bukan nama, kan? God ni bukan nama, tapi dia adalah generic term. Generic term. Macam man ni saya pun, man tuan-tuan juga, man semua orang, man. Jadi man ni bukan saya seorang, man ni ramai orang, kan? Ramai orang. Kalau ada 4 bilion lah man. Kan, kalau ada 10 juta lah man. Kalau ada dalam kuliah kita malam ni 100 orang lelaki, 100 orang lah lelaki. Jadi bukan spesifik kepada mana-mana lelaki. Ataupun dia kata seperti dog, anjing. Mungkin anjing jiran sebelah, mungkin anjing yang duduk dalam zoo, mungkin anjing yang dekat kedai Cina dan sebagainya. Jadi dog, macam dog. Jadi God ni dia bukan spesifik kepada Tuhan tu sendiri. Jadi ini antara yang disebut oleh Father Keeper. Maka dia kata menyebabkan Bible bukan sahaja menggunakan istilah God, malah menggunakan istilah-istilah lain seperti Lord, Holy One, Strong One of Jacob, the Almighty, and so on. Dia kata banyaklah istilah-istilah yang digunakan oleh Bible. Maka dia kata di kalangan orang Yahudi sendiri, mereka menggantikan Jehovah ataupun Yahweh tadi, YH, WH tadi,
dengan perkataan-perkataan Greek yang lain yang bermaksud sebagai Lord, maka inilah yang kemudiannya yang telah tersebar kepada gereja-gereja yang awal dahulu, sehingga kan orang-orang Kristian dahulu apabila memanggil Tuhan mereka memanggil dengan nama Lord, dan mereka tidak pernah menggunakan nama Yahweh dalam doa-doa mereka. Mereka tak guna nama Yahweh dalam doa. Jadi ini yang menyebabkan apa yang dijawab oleh Padri Kepa, bahawa nama Tuhan yang sebenar tak pernah kan digunakan dalam Bible, dan sehingga hari ini mereka berbeza pendapat tentang apakah nama sebenar Tuhan. Sebab ianya telah terlalu lama orang Yahudi mengelak daripada menyebut nama sebenar Tuhan, dengan alasan mereka, di sisi mereka kononnya itu cara terbaik untuk mengkuduskan, untuk mensucikan nama Tuhan, dan tidak menyebabkan kesucian nama Tuhan itu terpalit dengan dosa-dosa manusia yang menyebut nama Tuhan ataupun meletakkan kitab-kitab suci itu pada tempat yang tak sepatutnya. Jadi ini antara perkara yang menjadi perdebatan dalam agama Kristian itu sendiri. Baik, cuma sebagai akhirnya tuan-tuan sekalian, orang-orang Kristian ni pun dia ada banyak mazhab, kan dia ada banyak aliran, menyebabkan mereka berbeza pendapat dalam perkara-perkara seperti ini. Kalau kita tengok contohnya Kristian, dia ada Kristian Katolik, kan dia ada Kristian Protestan, dia ada Kristian Ortodoks, dia ada macam-macam. Baik, kalau kita lihat juga macam mana satu orang tokoh ni nama dia Martin Luther King, kan dialah yang menyebabkan wujudnya Kristian Protestan, yang keluar berpisah daripada Kristian Katolik pada abad yang ke-8 Masihi. Jadi dia telah membentuk satu mazhab baru dalam Kristian yang namanya adalah Kristian Protestan. Jadi dia adalah beberapa perbezaan tentang gereja mana yang dianggap paling suci, tentang Pop, kan, kena Pop, Vatikan, tentang Alkitab, kan, dia berbeza. Contohnya di sisi Kristian Katolik, dia ada 12 tambahan kitab Bible itu yang dipanggil sebagai Deuterokanonika di sisi agama Kristian. Manakala kalau Kristian Protestan dia tak ada tambahan yang macam tu. Saya ingat masa saya belajar tadika dahulu, tadika saya itu tadika yang dianjurkan oleh Kristian Katolik di Kota Baru, di Kota Baru. Zaman sekarang ramai anak-anak kita belajar di Pasti, kan, tadika Abim dan sebagainya, kita belajar nasyid dan lain-lain. Tapi zaman saya kecil dulu, umur saya 5 tahun dan 6 tahun, sebelum masuk darjah 1 7 tahun, saya di tadika Fatimah Convent Kindergarten Kota Baru. Kan, Fatimah Convent Kindergarten Kota Baru ni adalah satu tadika yang ada kaitan dengan gereja Katolik di Kota Baru. Jadi kalau kita buat perhimpunan tu, memanglah saya pagi-pagi bila perhimpunan kita nampaklah patung Mary the Virgin dan sebagainya. Dalam kelas tu memang ada salib. Dalam kelas kita memang ada salib, dan pada salib tu memang ada patung Jesus, ada patung Jesus. Jadi kita nak kenal tu kita tengok. Kalau pada salib tu ada patung Jesus, ada patung Mary the Virgin apa semua tu, itu biasanya adalah gereja Katolik. Itu adalah gereja Katolik. Berbeza dengan Protestan, kan, Protestan dia tak setuju salib ada patung Jesus. Itu bagi dia syirik. Tuan-tuan jangan ingat istilah syirik ni hanya ada dalam agama Islam. Istilah syirik ni juga ada dalam akidah orang-orang Kristian. Jadi Protestan dia tak setuju dengan Katolik, antaranya benda-benda yang macam tu. Termasuk cara mentafsirkan Alkitab, Bible tadi, mentafsirkan Alkitab ataupun Bible. Dalam agama Katolik dia lebih strict bab tu, iaitu mentafsirkan Bible hanya boleh dilakukan oleh golongan ulama yang dipanggil sebagai magisterium di Rome, Italy.
Tapi dalam aliran Protestan, mereka kata siapa-siapa boleh tafsir Bible. Jadi ini antara perbezaan di antara agama Kristian Katolik dengan Protestan. Jadi tuan-tuan sekalian, dah dekat pukul 9, saya tak boleh panjangkan lagi. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan ini. Siapa yang berminat untuk mengetahui tentang ulasan tentang kes nama Allah ni, boleh start tengok video saya semalam dalam Facebook semalam. Saya dah ceritakan latar belakang kes dengan grounds of judgment. Malam ni saya sambung dengan 10 solution oleh kerajaan yang dipertimbangkan oleh hakim ketika membuat keputusan. Dan malam ni juga kita sebut tentang perbahasan di kalangan orang Kristian sendiri berkenaan dengan nama Tuhan yang sebenar. Dan malam seterusnya pun kita akan sambung lagi, sebab alasan penghakiman termasuklah dengan kes-kes sebelum ni dia ada panjang cerita dia. Jadi sesiapa yang berminat untuk melihat beberapa perspektif yang berbeza berkenaan dengan isu ini, bolehlah kalau tak ikuti kuliah saya pun boleh ikut melalui Facebook, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu